menyampaikan manaqib daripada Syekh Mudo Abdul Qadir Lubus di hadapan kita semua. Semoga dengan tersampaikannya manaqib ini terukir bagaimana akhlak beliau yang patut kita tiru, bagaimana ketinggian adab beliau yang patut kita tauladani. Buya Abuya Abu Mudo Khalis Al-Khalibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki a'immati sufiyatil muhaqqiqin wa hadahu ila ma'rifatihi bi basaril imani wal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatul arifin wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten 50 Kota beserta unsur pemerintahan yang tak mungkin disebut satu persatu. Kemudian yang kita hormati para guru, para mursyid, para khalifah, terutama yang bersisilah kepada Maulana Syekh Mudo Abdul Qadir Lubus yang berhadir pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, sudah bendang dalam nagari, kapoi tompek batani, kapulang tompek batani, umumnya hadirin wal hadirat sidang jemaah haul akbar Maulana Syekh Mudo Abdul Qadir yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali ambo meminta izin dan meminta maaf, terutama izin kepada rohaniah minyak kita Syekh Mudo Abdul Qadir Lubus. Kemudian izin kepada zuriat, kepada anak, cucu, kemudian keturunan zuriat yang berkesempatan hadir. Lalu izin kepada para guru, para mursyid yang berkesempatan hadir untuk membacakan sebahagian dari riwayat wazifah, manaqib, kebaikan, keutamaan dari guru kita bersama Syekhul Masyaikh Maulana Syekh Mudo Abdul Qadir. Pertama kali Amun memberikan alasan, 3 alasan kenapa kita perlu haul, perlu manaqib. Yang pertama, ayat Quran mengatakan, apa ayat Quran? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun. Apa kata Allah? Jangan engkau mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu ialah wafat. Bal ahya'un walakin la tashurun. Tapi mereka itu hidup, cuma kamu yang tidak merasakan. Dalam i'tikad kita bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama i'tikad kalangan Ahlus Sufiyah, bahasa ruh ini masih tetap bertasarruf. Maka tidak ada istilah wafat yang dalam makna yang hakiki. Ruh masih tetap bertasarruf. Ketika ruh masih berada pada badan ini terpenjara, yang memenjara jasad awak. Tapi ketika ruh lah berpisah di badan, maka di situ itu ruhnya akan bebas, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka istilah kita disuruh mengunjungi guru nan hidup menambah ilmu, mengunjungi guru yang lah wafat menambah makna. Yang pertama. Kemudian alasan kita yang kedua, yaitu perkataan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Apa kata beliau? Inda dzikris salihin tanzilur rahmah.
ketika disebutkan riwayat tentang orang-orang yang soleh, niscaya diturunkan rahmat kepada mereka. Yang kedua. Kemudian alasan itu yang ketiga, yaitu untuk sebagai penyambung tali rohani itu. Bahasa itu ku ikik maikik, terikat antara satu dengan lain. Di samping kita dahulu bersama-sama di alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Kemudian ruh kita bersama-sama ketika itu menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan. Maka selain tali bahasa kita dahululah berkumpul-kumpul, maka tali rohani yang mesti kita jaga ialah tali melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada jalan menuju Allah, tidak ada jalan untuk bertakarub kepada Allah kecuali jalan melewati jalan baginda Rasulullah. Apa kecik Syekh Muhammad Amin Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub? Kecik beliau, faman lam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyyati fahuwa maqtu'ul faidi wa lam yakun warisan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bersambung secara rohani kepada baginda Rasulullah, maka terputus limpahan karunia, maka tidak dapatlah ia disebut sebagai pewaris dari Nabi. Maka menyambung pribadi kita di rohani Rasulullah itu mah jalan kita guru bersambung kepada guru sebelumnya, guru bersambung kepada guru sebelumnya, kemudian sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian sampai kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para guru, para mursyid, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Syekhul Masyayikh itu, Syekh Mudo Abdul Karim Lubus, secara bilangan Masehi beliau dilahirkan pada tahun 875 Masehi. Beliau dilahirkan dari keluarga yang agamis. Ayah beliau bernama Abdul Karim, sedangkan nama ketik beliau disebutkan dalam riwayat namanya ialah Nabiullah. Ketika masuk ketik beliau ialah anak yang tangkas, kreatif, kemudian memiliki kecenderungan yang kuat kepada agama. Maka di masa remaja beliau mulai menuntut ilmu agama. Kama beliau pergi, yaitu menemui beliau di Batu Tanyuh. Beliau di Batu Tanyuh yang namanya sampai kini belum dapat kita sebutkan, itu tak lain ialah mamak daripada murid beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Khalis Tong Kutuah di Batu Tanyuh. Di situ dulu ada tarbiyah Islamiyah yang kini tempat kesurukan surau suluk di situ dipimpin oleh Buya Zafrullah Datuk Bungkuk, anak Syekh Muhammad Khalis Tong Kutuah. Maka disitulah beliau belajar ilmu agama, mulai dari ilmu alat, nahwu, sharaf, kemudian balaghah, usul fikih, tafsir dan lain sebagainya. Setelah dari Batu Tanyuh, kemudian beliau melanjutkan pengembaraan ilmu beliau, belajar kepada beberapa ulama, di antara lain ialah guru beliau yang disebutkan di dalam silsilah, yaitu Syekh Muhammad Saleh beliau Munggu Padang. Ini namanya ialah Syekh Muhammad Saleh beliau Munggu di Padang Kandi. Nah, di situ beliau mulai masuk tekun dalam khalwat, mempelajari tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, bersunyi diri, mencari ba'a yang sebetulnya di dalam tarikat Naqsyabandiyah. Adapun Syekh Muhammad Saleh di Padang Kandi, beliau tak lain ialah murid dari Maulana Syekh Ibrahim beliau kumpulan Anggi Baliluang kumpulan, yang mana ulama besar dalam tarikat tasawuf yang ada di Sumatera Barat, di antaranya dalam tarikat Naqsyabandi
yaitu Syekh Ibrahim Al-Fahati, beliau di kumpulan atau yang dikenal dengan Anggit Balinggong di kumpulan. Selain itu beliau juga berajar kepada Syekh Abdul Rahman, beliau di Batu Ampar. Syekh Abdul Rahman itu tak lain ialah kakek dari proklamator kemerdekaan Indonesia, wakil presiden kita yang pertama Muhammad Hatta. Sebab Muhammad Hatta sesuatu masuk ketiknya beliau lama di Batu Ampar. Lama di Batu Ampar, walaupun beliau lah koi ke Belanda Bapak Ibu, tapi jiwa Batu Ampar, jiwa tasawuf ketaatan ibadat beliau tidak hilang. Itu didikan dari datuk, dari bapak beliau yang ada di Batu Ampar. Maka bersuluklah beliau dulu di Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi, beliau Batu Ampar, yang wafat tahun 1899, usianya 120 tahun. Saking sepuh dan tuanya beliau, taatnya beribadah, bahkan beliau tak pernah meninggalkan salat jamaah, bahkan sampai ditantu oleh murid-muridnya untuk datang ke dalam masjid. Itulah beliau di Batu Ampar. Saking kuatnya untuk salat berjamaah. Kita pernah tanya kepada almarhum Buya Anas Malik pada tahun 2007 sesok. Menurut riwayat yang disampaikan almarhum Buya Anas Malik, bahasa gelar Syekh Mudu menurut beliau, mungkin ada informasi lain, tapi menurut Buya Anas Malik, gelar dari Syekh Mudu itu beliau terima daripada Syekh Abdul Rahman, beliau di Batu Ampar. Nah, maka sejak itulah ijazah dikeluarkan. Tandolah menjadi mursyidlah boleh mengajarkan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Maka mulailah disebutkan gelar Syekh Mudu bin Abdul Qadir. Tapi lama kelamaan yang masyhur ialah Syekh Mudu Abdul Qadir Lubus. Sedangkan nama beliau ialah Syekh Mudu, gelar yang dia oleh Syekh Abdul Rahman, beliau Batu Ampar. Nama ketiknya ialah Nabiullah, kemudian nama ayahnya ialah bernama Abdul Qadir. Nama Abdul Qadir, Syekh Mudu Abdul Qadir Lubus. Tapi beliau belum merasa puas. Beliau kemudian datang pula ke negeri kumpulan. Kepada hadrat ketika itu beliau kumpulan belum wafat. Beliau kumpulan dalam riwayat kalau tidak salah wafat 9 boleh ompek boleh. 9 boleh ompek boleh. Usia lebih 100 tahun. Maka beliau pun bersuluk kepada Syekh Ibrahim Kumpulan. Kepada Maulana Syekh Ibrahim Kumpulan, yang tak lain ialah guru dari guru beliau Syekh Muhammad Saleh, beliau Munggu Pedangkandi. Setelah itu beliau pun tak merasa puas, lalu kemudian kembali bersuluk. Di mana beliau bersuluk? Di makam Syekh Muhammad Said Padang Bubus di Kumpulan, yang tak lain ialah guru daripada Syekh Ibrahim beliau Kumpulan sendiri. Yang ketika itulah wafat. Sebab Syekh Muhammad Said Padang Bubus itu wafat ketika setelah perang Padri. Ada dua nama yang sama. Yang pertama Syekh Muhammad Said Padang Bubus, yang kedua Syekh Muhammad Said Bonjol. Yang tua Syekh Muhammad Said Padang Bubus, murid daripada Syekh Ibrahim Kumpulan di Bonjol, tak lain ialah Syekh Muhammad Said Bonjol yang dikenal dengan gelar Anggit Said. Nah, bersuluk beliau di makam. Sebab istilah dalam tarikat Naqsyabandi, yang ruh dia tetap bertasarruf. Yang ruh dia tetap bertasarruf. Sehingga dikabarkan ketika di samping areal makam itu, bahkan yang memberi makan beliau, yang memberikan sedekah makan waktu itu ialah petani-petani yang ke sawah, ke ladang di areal makam tersebut. Nah, dari situ beliau pun kemudian mempertajam rohani beliau. Dikenallah nama Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi Al-Makki. Beliau di Semau. Kalau ulama Minang yang terkenal itu Syekh Ahmad Khatib, Bukit Tinggi.
Tapi yang lebih terkenal dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang lebih tua namun ialah Syekh Ismail Al-Khalidi Simapur, yang ada di Simapur tapi bermukim di Mekah. Beliaulah yang mengarang nazam silsilah Nas'alukallahumma ya Allah bisir-sir zati ya gausan, yang kita baca setelah kita mengamalkan tawadhu. Maka dicarilah poilah beliau ke Simapur. Tapi yang namanya Syekh Ismail lah lama tidak ada. Yang pasua di beliau ketika itu hanya surau kayu saja. Surau saja. Walaupun surau beliau pun tetap bertekun beramal ibadah, mengerjakan zikir wirid, kemudian bertawajuh kepada Allah di dalam surau tersebut. Nah, itulah perjalanan beliau, di antara perjalanan beliau dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Sampai satu ketika tiba panggilan beliau ke Mekah. Pergi beliau ke Mekah Al-Mukarramah, masih di zaman Belanda. Kemudian beliau bertemu dengan seorang sosok laki-laki yang tak beliau kenal. Yang sosok laki-laki itu memberikan kitab kepada beliau. Kecil laki-laki jago. Tolong pelajari kitab Iko di Kumango. Di Kumango. Setelah beliau pulang dari Mekah Al-Mukarramah, langsung beliau sampai di kampung, kemudian berangkat ke Kumango. Di Kumango terkenalah ulama besar, ulama syariat dan hakikat, yang beliau dimasyhurkan dengan Mursyiduna Kumango al-Masyhur, yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi, beliau Kumango. Nama ketiknya ialah Alam Bersifat. Pertama kali beraja dulu di Batu Ampang. Tapi setelah beraja beliau menjadi pedagang sampai ke Padang. Bahkan pernah belajar ilmu macam-macam. Ilmu gaib yang macam-macam rupanya. Sampai disadarkan oleh seorang laki-laki yang tua, tingginya setinggi anak-anak, dan beliau itulah yang kemudian beradu ilmu. Sampai Syekh Alam Bersifat kemudian mengaku, kemudian berguru kepada yang cako di mana ditunggunya Bapak Ibu, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Dari situlah Alam Bersifat kemudian mulai fokus ke dalam kerohanian, dalam tasawuf. Beliau pulang ke rumahnya, minta izin kepada ayah beliau Khatib Alam untuk pergi ke Mekah berjalan kaki. Jalan kaki. Ikut juhudnya orang dulu, sungguh-sungguhnya orang dulu. Nah, sampai beliau di Mekah, itu ringkas. Basuhlah beliau jo bapak tua jago, kemudianlah mulailah beraja. Di antara guru-guru beliau di Mekah tak lain ialah Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani di kota Madinah. Syekh Muhammad Amin Ridwan itulah yang kemudian mengijazahkan Thariqat Saman Khalawatiyah kepada Syekh Abdul Rahman beliau kemana. Namanya Syekh Muhammad Amin Ridwan. Syekh Muhammad Amin Ridwan itu pululah yang mengajarkan salawat dalail khairat, sehingga negeri kita salawat di mana-mana. Di samping itu beliau Kumango juga mendapatkan yang namanya silik payah Kumango, yang disebutkan dalam riwayat kalau menurut almarhum Syekh Haji Malik Abdul Malik, bahasa pun beliau itu itulah yang bernama Wali Autan. Wali Autan. Nah, kita lanjut kepada cerita Zaku Bapak Ibu. Syekh Muda Abdul Kadim kemudian datang ke Kumango, kemudian mambilah di situ yang namanya Thariqat Samaniyah Khalawatiyah. Maka itulah dua pegangan dari beliaunya itu. Yang pertama ialah Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang sampai kini Kabupaten 50 kota itu adalah pengamal di antara pengamal Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang paling padat.
lebih dari 100 surau itu yang ada di perkampungan-perkampungan. Nah, itu yang pertama tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kemudian yang kedua ialah tarikat Samaniyah Khalawatiyah. Tapi dalam pendidikannya maka ini itu Syekh Muhammad Abdul Qadim mendahulukan tarikat Samaniyah Khalawatiyah, baru kemudian dilanjutkan dengan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Istilahnya kotong kasen, baru setelah itu kotongnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah manaqib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad Abdul Qadim Lubus, beliau ialah guru yang penyayang. Lembut ajarannya, dihormati, berpengaruh bukan hanya di alam Minangkabau, bahkan di Sumatera sampai Pulau Jawa, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia. Di antara murid-muridnya yang kita sampaikan Bapak Ibu, yang tertua ialah Syekh Ayub gelar Syekh Beringin, yang kemudian bermukim di Sumatera Utara. Kemudian ada nama Syekh Muhammad Kanis Tongkutwah di Batu Tanjung, yang tadi anaknya Buya Zafrullah Datuk Mumpur. Kemudian ada nama Syekh Ibrahim Bonjol di Binjai. Kemudian ada namanya yang lain ialah guru-guru kita yang lain. Banyak khalifah beliau kalau disebutkan lebih dari 100 banyaknya. Itulah kemudian yang menyebarkan bagaimana ajaran tarekat, yaitu ajaran kesufian untuk membersihkan hati nurani, hati yang ada di dalam dari kekotoran sifat-sifat yang jelek, dan mengisi dengan tahalli, yaitu sifat-sifat kebaikan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, dalam momentum manaqib itu maka perlu kita kembali mengingat bagaimana perjuangan beliau, bagaimana keteguhan beliau. Di mana tak teguh beliau Bapak Ibu, yaitu pada ilmu. Ilmunya secara akidah beliau ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Iza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Artinya beliau menyebarkan pengajian sifat 20. Jadi barang. Kemudian secara fikih beliau teguh di atas mazhab Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya secara tasawuf beliau ialah tasawuf yang bertitik tolak kepada ibadah. Bertitik tolak kepada ibadah, pembersihan rohani. Walaupun beliau banyak mengambil tarikat, itu pernah membaca kitab tulisan tangan beliau. Beliau juga mengambil tarikat Sidi Syekh Ahmad Badawi, juga mengambil tarikat Syattariyah, kemudian mengambil tarikat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Banyak tarikat beliau, tapi beliau teguh di dalam 2 tarikat itu, yaitu tarikat Samaniyah Khalawatiyah, kemudian ialah tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jika dalam bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i, lalu selanjutnya dalam bidang tasawuf, yaitu tasawuf akhlak, memperbaiki akhlak, banyak ibadah dalam mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah dan tarikat Samaniyah Khalawatiyah. Nah, mungkin itu sebelum kita tutup, kita akan membacakan silsilah beliau.